Kalau korang ada ciri-ciri macam ni, korang adalah INFJ. Kita adalah one group. One group. Assalamualaikum. Okay, so kenapa Umi tak beli planner? 2018 sampai 2021 memang ada planner, mimpi planner. Tapi semuanya Umi sih tapi tak habis. Paling teruk kalau 2021 ni pakai hanya 10%. Jadi kat situ macam tak berbaloi untuk bayar the book that we doesn't really use. Tak cakap pun beli planner ni salah, cuma sebelum tu memang kagum betul sebab dia orang boleh habiskan dari muka surat pertama sampai habis dia orang boleh isi penuh kan. Tapi not all human like that because we have a different personalities. Okay, bila kita cakap pasal planner ni kan, dia nak menjadikan orang lebih organised, right? Orang lebih organised, lebih teratur jadual dia. Setiap planner je dah ada habit tracker, mutabaah amal, weekly planner, monthly planner, benda macam tu. Akan rasa suka nak plan cantik-cantik tapi payah nak buat if you are INFJ. Macam mana orang yang personality INFJ nak buat planner? Sebab bila orang INFJ ni, dia memang sangat suka organize. Bukan orang yang tersusun, tapi dia suka menyusun. Dia lebih suka planning daripada nak buat. Kelemahannya orang INFJ ni, that the first thing. Itu apa yang korang kena tahu. Okay, contoh INFJ ni, the fun fact is that dia hanya 1 hingga 2% je katnya. INFJ ni dia ada personality yang berbeza, di mana I merupakan introvert. Memang orang INFJ ni dia adalah introvert, tapi not semua keadaan. Dia boleh still berkawan dengan orang, tapi dalam masa yang sama dia perlukan ruang untuk dia bersendirian. Dia memang perlu untuk berkomunikasi, tapi not all the time. Bukan orang yang jenis kalau dia pergi one event and he is the first person that will shout out like, hey everyone, not that way. INFJ calm, think logically. Okay, korang pernah tak kan contoh seperti korang ada planner right? Okay, so before the year start, kita 2022 kan, bila korang nak start that year, akan plan everything. Okay, apa yang korang nak buat, target, nak kurus, tak nak bertangguh, and for flat. Tapi korang dah plan lawa-lawa, tak semestinya korang 100% boleh buat semua tu. Bila orang INFJ ni, dia suka plan everything. Kalau boleh list to do tu, dia akan jadi panjang sangat. Sebab dia suka macam planning spesifik macam tu. Dia spesifik dan nampak organised. Tapi dia tak boleh nak ikut semua tu. Sangat suka bertangguh. Memang dia dah plan lawa-lawa, tapi nak buat tu adalah satu cabaran yang sangat-sangat besar. Dan kalau orang INFJ ni, dia cukup sekadar draft kan apa yang dia nak buat, okay, dan dia akan prepare untuk certain event tu lah. Sebab dia lebih kepada bayangan. Dia akan fikir, okay, I have this event to do. Jadi apa yang aku kena buat, first of all dia akan bayangkan dulu what happened. Dia akan bayangkan how the event would be and what he need to prepare for that. Jadi semua apa list tu je akan draft dekat dalam kepala. And bila dia catat, contohlah kita catat, kita nak catat satu thing tu pun dia akan makan masa lama, sebab otak kita akan sentiasa fikir lagi planning and rearrange lagi planning kita, heading, lepas tu tolak apa nak kena buat. Jadi akan sentiasa berubah, dia takkan constant. Jadi kita nak tulis tu, that's why kita makan masa. Kita kadang-kadang tak tertulis pun dalam buku, sebab kita tahu dia akan berubah. So apa function tulis benda yang kita akan buat. Tapi dalam masa yang sama, kita ni nak ada journal sebab kita suka organize. Tapi kita nak journal yang kita boleh buat. Perempuan je nak kena macam ada cantik-cantik, ada berbunga-bunga kan. Sebab salah satu lagi ciri INFJ adalah dia suka benda yang cantik, good quality, organize. Macam kalau warna tu pastel, everything kena pastel warna kan. Dia memang suka benda berkualiti tinggi, tapi tak dan nampak macam mewah kan. Tapi bila dalam apply dalam hidup dia, maknanya cara pemakaian dia tak akan nampak macam kompleks, nampak macam membuka mata orang kalau pandang tu. Dia pakai simple je, tapi dalam masa sama dia sangat suka benda-benda macam ni.
don't worry, ada orang macam tu. So jangan rasa diri kita pelik, kita sama. Korang pernah tak dalam satu situasi ni, benar macam satu benda korang akan cenderung lebih kepada nak bayangkan macam mana keadaan tu akan datang terjadi, and dari situlah korang akan tolong diri korang untuk rancang apa yang nak buat, dan daripada situ korang akan praktis semula lah plan yang korang dah rancang dalam kepala tu, dan pilih yang terbaik je. Jadi kadang-kadang kita akan simpan plan tu dalam kepala je, dan kemudian akan susun plan tu ikut kesesuaian dan idea yang baru kita cetus tadi tu, dan benda macam ni lah je akan berlaku berkali-kali dalam sehari. Maknanya plan yang kita dah sedia ada tu, dia takkan constant yang macam Umi cakap. Itu satu. Lepas tu dia agak tertekan bila kita pakai planner, sebab kita nak susun cantik-cantik plan kita tu. Kita suka benda nak susun organisasi cantik, tapi masalahnya plan kita tu sentiasa berubah-ubah dan dia tak tetap. Jadi susunan tak cantik lah kan. Nanti sikit-sikit kita potong. Tu yang macam sakitnya mata tengok planner ni kan. Itu yang sampai tak tulis. Kadang sebab tak tulis, sebab plan kita asyik bertukar-tukar, dan sedar-sedar kita dah buat dah tanpa kita tulis pun plan tu. Kiranya kita dah ada struktur asas perancangan kita, cuma dari segi detail plan tu memang akan sentiasa berubah sampailah kita rasa plan tu yang terbaik dan memuaskan hati. Kita juga akan siap-siap ada backup plan lah, dari plan A to Z. Macam tu. Korang faham tak? Tu maknanya misalnya tengah describe kan, kalau korang ada ciri-ciri macam ni, korang adalah INFJ. Kita adalah one group. Bila kita dah plan cantik-cantik, perfect, cabaran kita pula adalah sikap bertangguh kita. Kita akan sentiasa nak rasa bertangguh, sebab INFJ ni dia merupakan seorang yang perancang. Dia suka merancang, memang suka merancang. Kalau boleh perancangan tu detail, ada time dia, ada backup plan dia. Kalau plan ni gagal, plan next ni apa, macam tu. Dan kita ni bagus untuk kita juga adalah goal setter. Maknanya kita ni pandai nak buat plan goal. Macam mana kita nak capai misi dan visi, macam tu. Tu diri kita. Dalam masa yang sama, kita ni sangat suka bertangguh dan overthinker. Kita ni memang orang yang akan overthinking lah. Tapi benda tu tak berlaku lagi, tapi kita overthinking. Macam jadi benda tu akan menimbulkan kerisauan dalam diri kita. Tangguh dan sendiri stres. Padahal benda tu tak apa pun. Sebab kita plan kan. Bila kita plan, kita akan plan ni jadi ke tak? Okey ke tak? Ke kena tambah apa-apa lagi? Kalau tak berjadi macam mana? Susahnya. Alah, macam nak buat lah. So, masa kita procrastinate and yelah, banyak lagi akan berlaku. Jadi, pulang kat sini kan, kita akan lebih excited nak perah otak kita, perah habis-habisan untuk rancang dan selesaikan masalah. Itu favorite kita, berbanding kita nak jalan, nak proceedkan plan tu sendiri. Plan yang cantik-cantik, the next day tiba-tiba nak buat apa lah, alah ni tak seronok, nantilah. Lepas tu kita sibukkan diri kita dengan plan lagi. Benda tak buat, tapi planning bukan merancang. Macam tu lah bahasa orang kan. Sangat complicated. Okay, jadi berbalik kepada topik utama kita je, macam mana kita nak buat journal. Okay, bagi seluruh orang yang personality INFJ, pertama sekali kita kena beli buku kosong. Okay, kosong macam mana? Belilah. Korang suka benda lawa kan, suka organize kan, korang belilah macam cover lawa-lawa, macam ni ke, nanti mereka tunjuk macam nampak kan betul-betul lawa. Macam that's buku paling special yang korang pernah ada, sebab korang tak boleh nak journal, nak hias dalam tu cantik-cantik macam dah sedia ada korang beli kat kedai sebelum ni kan. So korang carilah yang cover lawa-lawa, nampak macam vintage ke, macam berkualiti, simple, cute. Bergantunglah pada korang macam mana. Kalau macam Umi suka yang macam ni. Tapi janganlah beli buku cerita pula, pastikan buku tu kosong. So kita yang isi cerita dalam tu. Jadi Umi akan terangkan terus. Okay, ni adalah ni option je, ni opinion Umi sendiri. Yang korang rasa buat macam ni pun lagi bagus kot.
Okay, pastikan sesimpel yang mungkin dan reality. Okay, korang buat macam dalam table. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, orang panggil 7 kolom. Okay, so big goal, monthly goal, weekly goal, daily goal, simple habit, reward. Untuk elakkan procrastinate ni, kita kena ada motivation, takkan tahan lama. Reward tu adalah motivation kan. Macam mana? Cara yang paling bagus, efektif adalah kita jadikan satu benda sebagai habit. Nak elakkan kita bertangguh. Dan readykan reward sekali. Reward tu paling penting. Kalau tak ada reward, kita tak boleh bergantung orang macam kita. Kalau even kita dah tulis pun kita punya reward tu apa, tapi kita tengok sekali je, lepas tu kita tutup buku tu, lepas tu kita planning tak jadi, lepas tu kita buka buku baru, kita tak tengok apa planning kita dah buat. Padahal dengan bergantungkan satu plan je, dengan satu label ni je pun dah boleh dah. Dengan syarat kita kena sentiasa buka page tu dan remind diri sendiri apa yang kita nak sebenarnya. Dan kita kena start slow lah. Maknanya kita kena ada pemikiran macam, kalau malas gila buat benda paling sikit. Bukan sikit tu bukannya macam benda yang paling senang nak buat dalam list to do. Tak. Dia list to do kita jangan banyak-banyak. List to do kita tu lepas korang dah buat table ni kan, korang boleh buat list to do juga. Tapi list to do tu pastikan jangan banyak-banyak. Dia akan nampak stres. Biar list to do tu sehari kan, untuk sehari apa kita nak buat, ambil yang the main je. Ada orang tak boleh macam tu, tapi kita jenis personality macam ni, bagi Umi kita kena buat macam tu. Kita ambil yang the main je, apa yang penting. Dan sebab nanti kita yang plan sendiri macam mana nak achieve that goal. Kan kita akan tiba kita nak buat tu, kita terpesong ke tempat lain, terpesong tu payah. Sikit-sikit je, tak payah panjang. Yang macam tu je, spesifik. Kita akan rasa terbeban. Kita ni just memang suka organize, tapi panjang-panjang sangat kita stres, benda tak jalan. Lepas tu bila kita ni jenis yang suka ubah-ubah plan tu, biar bila kita tulis tu, sebab tu kita buat table ni sebagai guideline kita. Kan kita buat macam tu, itu adalah guideline kita. Apa yang kita buat dalam list to do, tapi bukannya spesifik yang betul-betul spesifik. Melainkan korang macam dah, memang ni je aku nak buat, aku tak nak ubah fikiran. Macam tu. Itu je lah. Sebab kita, bagi Umi, kalau untuk INFJ, korang buatlah planning tu, buat table tu. Lepas tu bila korang buat table macam ni, kenapa Umi terangkan satu je, just this table. Sebab kalau buat banyak-banyak table, nanti korang tak terbuat. Better korang buat list to do yang main tu. Apa yang korang dah buat, korang tulis. Apa yang korang dah buat, korang tulis. Lama-lama, the end of the day, sebelum korang tidur, korang tu boleh apa yang korang dah buat, korang rasa macam wah, bahagia sebab rasa banyak betul dah buat, lebih daripada apa yang korang listkan. Tu baru motivated, korang rasa macam semangatnya nak buat lagi. Maksudnya hari ni berjalan dengan lancar plan. Walaupun plan kita tu walaupun apa yang kita buat tu agak terlari, tapi the main objective kita tercapai. Lepas tu kesalahan yang kita selalu buat adalah itu salah satu kesalahan tadi Umi boleh mentionkan. Kesalahan yang kita buat adalah dalam sehari tu kita buat lebih daripada 20 task. Janganlah banyak sangat, stress lah. Contoh kau nak belajar tu kan, tulis je lah nak topik apa, tulis topik je. The next benda korang nak buat tu dalam kepala. Sebab korang ni the best planner kan. Orang yang suka the best planner is Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya kita, personality kita ni, kita pandai untuk plan. Kita plan dalam otak. Guideline ni apa? Dalam list to do tu adalah sebagai guideline. Kita tulis, hari ni nak study computer organization. Contoh topik spesifiknya apa, topik tu yang kena spesifik, apa yang nak kena buat tu depends on korang lah. Jadi objektif korang capai apa? Objektif korang adalah untuk hafal topik ni macam mana, itu dalam kepala, tak tulis pun tak apa. Itu kalau ni, okay. Lepas tu kedua, jangan kerja perfection. Korang kerja lah macam mana pun takkan capai, sebab manusia tak perfect. Cukup sekadar lebih baik daripada diri korang yang sebelum ni, tu je. Yang ketiga, kita fokus kepada
kelemahan kita adalah kita fokus nak tolong orang daripada fokuskan diri kita. Kita ni jenis yang sangat caring dengan orang lain. INFJ memang macam tu. Dia kadang-kadang bila orang tu minta tolong sikit, kita akan kita akan tolong orang tu. Lepas tu kita lupa apa kita nak buat. Sebab tu kadang-kadang target kita nak buat dalam seharian kita terlari sebabkan kita fokus kepada buat benda lain. Macam orang tak tolong, bagus minta tolong tu, tapi berpada-pada macam tu. Kita ni pula jenis yang suka rasa bersalah kalau tak tolong orang. Don't worry, itu memang sifat kita. Kita akan rasa macam aku kena tolong dia dulu, kesian dia, baru buat kerja kita. Tapi kerja kita tak settle juga. Dah lama procrastinate lagi, tangguh. Itulah cabaran diri kita. Rasa itu je lah. Lama Umi bercakap. Itu je. Lebih kepada sikap INFJ. Dan sebelum Umi berakhir, korang kalau belilah. Kalau nak beli planner tu boleh beli ikut orang. Kalau ada orang memang dia perangai INFJ juga, tapi dia boleh cabar diri dia orang untuk buat planner tu dengan bersungguh. Ada orang macam tu, bagus lah. Tapi Umi tak macam tu. Jadi itu sahaja. Apa yang Umi cakap ni sebenarnya berdasarkan opinion Umi sendiri dan apa yang Umi dah research sikit dalam internet. Tapi Umi menyampaikannya dalam secara santai je, taklah secara serius. Kalau korang nak belajar lebih lanjut tentang personality ni, korang boleh pergi website. Banyak kat Google, banyak lagi. Cuma nak cakap, lagi korang kenal personality korang macam mana, lagi mudah untuk korang organize, macam nak menyesuaikan macam mana cara hidup korang berdasarkan personality tu sendiri. Korang selalu kaitkan benda ni kan dengan kaedah kita belajar kan. Tapi sebenarnya je bukan dalam segi belajar je. Sebab korang hidup lama kan, takkan korang belajar semua hidup. Maksud korang hidup tu bukan untuk belajar sahaja. Banyak lagi nak apply, nak survive dalam dunia ni. Korang kena tahu diri korang macam mana. Itu pun antara salah satu ciri kita sayang diri kita. Sebab kita nak kenal lagi kan diri kita ni macam mana, lagi mendalam kan. Itulah. Okay, hopefully untuk tahun baru ni korang boleh capai segala azam korang. Itu saja. Terima kasih. Bye bye. 비밀의